perkara yang luar biasa kerana banyak perkara yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen semasa sesi midterm review. Sekurang-kurangnya walaupun kita tidak hadir, itu menyenangkan Yang Berhormat supaya datang. Senang saya jawab kenapa Yang Berhormat tidak datang. Itu satu perkara yang sangat serius, dan sebagai satu menteri yang baru dilantik, walaupun sebagai seorang senator, mesti tahu bahawa kewajipan untuk datang menjawab perkara-perkara yang dibangkit. Saya difahamkan ada ramai di antara ahli-ahli parlimen yang telah membangkitkan perkara-perkara berkaitan dengan Yang Berhormat Menteri berkaitan kehakiman. Tetapi sayangnya satu peluang yang baik tidak diguna pakai oleh Menteri. Boleh saya katakan ini ada kecuaian atau kelalaian. Kenapa Yang Berhormat Menteri enggan untuk menjawab? Ada angkor atau the power has got into the head of the minister. Itu perkara yang satu. Perkara yang kedua, Datuk Tan Sri Speaker, adalah Tan Sri Speaker sendiri. Kerana saya rasa peranan yang perlu dimainkan oleh seorang speaker adalah macam judicial commissioner. Ibu Barat, apabila seseorang yang berhormat telah mulai menegur speaker, itu sudah melanggar peraturan mesyuarat. Tan Sri, bukan saya menegur. Karena saya terpaksa campur dalam suasana di mana saya terpaksa campur. Karena dengan segala hormatnya, with all due respect, most of the ahli yang berhormat tidak paham apa standing order. Yang ketua tidak paham standing order adalah Ibu Timur. Yang kedua tidak paham standing order adalah Ibu Barat. Kalau tidak, saya tidak mau campur, saya tidak mau cakap pun. You see, now you are questioning me. Under what authority you can question me? Anda 42 kalau tidak setuju dan 43 kepada peraturan speaker, buat usul persendirian. You cannot tell me. Dalam tafsiran pun peraturan mesyuarat 99, I have the right to tafsir. Ahli yang berhormat tidak ada kuasa seperti begitu. Itulah makanya peraturan mesyuarat dibuat seperti demikian, condong kepada speaker supaya mesyuarat dalam berjalan lincir, lancar. Tetapi tidak. Setiap kali baru bercakap, katak. Baru bercakap, Bigfoot. Apa ini? Apa ini? Baru bercakap, sudah caci teman. Ibu Barat, seorang peguam, when you are in court, you address him, my learned counsel. Not imputing improper sangkaan jahat. Tapi tidak apalah. Kehendak Ibu Timur, hantam sajalah. Maki saja. I will keep quiet. Sila, Ibu Barat. Just say anything you want. Tan Sri, pada sesi yang dulu, saya telah dibuang dari parlimen untuk 4 hari kerana saya telah membangkitkan perkara berkaitan dengan kedudukan seorang speaker dan kuasa beliau. Saya tidak akan buat begitu, jelas saya cakap. Tan Sri, I have not finished. Tan Sri. With the highest respect to the chair. Okay, now continue, but within peraturan mesyuarat. I can let you do that. Terima kasih, Tan Sri. Sila. Tan Sri, seseorang speaker adalah macam judge, di mana dia perlu seberapa yang boleh dengar apa yang dikatakan, dan jika perlu at the extreme baru terlibat dalam hal bahasan. Dan saya rasa perkara yang lebih baik, macam kalau kita tengok speaker dulu dan juga Tun, rasa ada perkara-perkara yang kita boleh contohi dari mereka. Dan satu di antaranya adalah kita ada di sini sebagai pembangkang. It's not a very easy job for us. Kita ada banyak limitation, tetapi dengan limitation yang sedia ada, kita hujah dan within the principle of the standing orders. Tan Sri Speaker, Judicial Commissioner, ini perkara yang kedua. Yang perkara yang ketiga saya rasa mengenai Judicial Commissioner, saya nak mulakan dengan mengatakan bahawa huraian yang sedia ada dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris ada sedikit beza, tetapi yang mustahak sekali, saya rasa huraian yang dikatakan, perkataan yang digunakan di bahasa Malaysia adalah lebih tepat kerana apakah asas kenapa seseorang dilantik sebagai Judicial Commissioner.
Saya rasa di paragraf yang kedua di mana dikatakan Persuruhjaya Kehakiman dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 122 AB Perlembagaan Persekutuan untuk membolehkan urusan Mahkamah Tinggi di Malaya dan Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Ini perkataan is missing in the English version. Dan ini adalah perkara yang mustahak, yang pokok. Kerana kerap kali Judicial Commissioner dilantik di negara ini bukan kerana untuk segera menyelesaikan kes-kes. Mereka dilantik untuk menjalankan tugas sebagai seorang hakim atau mengambil alih kerja-kerja di mana hakim Mahkamah Tinggi telah ditukar atau telah pun pencen, maka dia mengambil alih dan menjadi satu appointment yang baru. Dan ini kita hilang apa yang pokok kepada perkara ini, di mana mereka dilantik untuk menyelesaikan kes dengan segera. Dan rasa ini adalah perkara yang mustahak, di mana kebelakangan ini, kalau kita tengok dari tahun 82, Tan Sri Speaker, di mana saya lagi ingat pada bila selepas itu Tan Sri Pei Siu Chin, Datuk beberapa hakim-hakim dilantik pada permulaannya. Hakim-hakim Tan Sri Speaker dilantik Judicial Commissioner sebagai part-time judges. Saya lagi ingat pada tahun 82, 83 dan 84. Selepas itu senario itu telah ditukar, di mana perlantikan adalah contract basis. Dan saya hairan kenapa mereka dilantik on a contract basis, tetapi kerap kali Judicial Commissioner di mana kes-kes terhadap kerajaan, kes-kes kontroversial, mereka mendengar kes-kes tersebut. Dan ini adalah limitation. Bukan satu perkara yang mustahil adalah di mana selepas perlantikan. Dan jika saya sendiri ada dengar dari Judicial Commissioner yang mengatakan bahawa mereka sangat takut kepada kes-kes di mana ada kes-kes kerajaan terlibat, di mana mereka khawatir jika ada desisi yang terhadap kerajaan, maka mereka tidak mungkin akan dilantik sebagai hakim, dan kontrak mereka tidak akan di-renewkan. Dan ini adalah perkara yang perlu diingat. Kalau kita tengok dari sistem yang sama, Tan Sri Speaker, di England lebih kurang, di mana recorder dia dilantik dan dia kerap kali sebagai part-time judge. Dan kenapa ia tidak lagi dijalankan di negara ini? Dan saya harap kerajaan dapat mengambil tindakan supaya mengatasi masalah berkaitan. Dan saya rasa ramai di antara kita khawatir dan tak faham macam mana seorang dilantik sebagai hakim atau judicial commissioner. Saya sendiri pun tak tahu kenapa kawan-kawan saya dilantik sebagai judicial commissioner. Tiba-tiba satu hari saya dengar 2-3 classmate saya dilantik, dan kerap kali mereka adalah dari parti-parti Barisan Nasional atau ahli-ahli UMNO dulu, di mana sekarang dilantik sebagai judicial commissioner tak lama lagi, walaupun saya khawatir mengenai kualiti mereka, dan tetapi mereka dilantik sebagai hakim kemudiannya. Dan di antara judicial commissioner yang dilantik pada permulaannya, ada judicial commissioner yang has not even written a single judgment. Dan ada ramai di antara mereka juga saya difahamkan yang di mana judgment belum ditulis, belum habis ditulis, tetapi telah dinaikkan pangkat menjadi hakim permanent High Court Judge. Macam mana ini boleh terjadi? Saya juga mau tahu berapakah hakim yang akan dilantik dan akan terlibat dalam proses saranan ini, di mana mereka akan menjadi